Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Pendedahan panas dan gempak daripada Lokman Adam, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh tahu melalui pendedahan ini betapa rakusnya ya pembangkang Bersatu PAS Perikatan Nasional ini masih gila kuasa, sahabat semua, dan masih mau menebuk kerajaan hari ini. Sudahlah untuk menebuk atap. Terimalah kenyataan bahwa kamu adalah pembangkang yang bangang, yang tidak punya integriti, yang tidak punya quality dan sebagainya. Itu dia. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar apakah pendedahan yang akan dibuat oleh Lokman Adam ini ya berkaitan dengan kenyataan daripada pemuda Bersatu kepada UMNO, pemuda UMNO. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Hubung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pemuda PAS PN Bersatu. Boleh Bersatu yang meminta supaya Dr. Akmal membawa UMNO keluar daripada Pakatan Harapan daripada Kerajaan Perpaduan dan menyertai Perikatan Nasional. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, usaha kerengga ataupun kerajaan menebuk atap yang cuba dilakukan oleh Perikatan Nasional nampak gayanya tak henti-henti, tuan-tuan. Cuma persoalan dia, yang peliknya kenapa dia suruh Ketua Pemuda pula. Kenapa dia tak berjumpa dengan Presiden UMNO? Kerana tuan-tuan, Presiden UMNO sudah lama tak percaya dengan geng-geng Perikatan Nasional ini. Jadi, apa yang cuba dilakukan oleh puak-puak Perikatan Nasional ini ialah untuk menarik orang-orang lain yang berada di dalam kepimpinan UMNO secara perseorangan untuk ditarik bersama dengan mereka. Apa pun yang dilakukan oleh puak-puak Perikatan Nasional ni, saudara, akhirnya akan menemui jalan buntu. Kerana lagi kuat mereka membuat kerja kerengga ni ataupun membuat kerja menarik sokongan daripada geng-geng Kerajaan Perpaduan untuk menyokong Perikatan Nasional. Tetapi sebaliknya, hasil yang kita dapat lihat dengan jelas ialah geng-geng Perikatan Nasional yang akhirnya bersama dengan PMX. Jadi biarlah mereka ni meneruskan usaha yang sia-sia ini. Saya rasa hari ini PMX dan juga Kabinet Kerajaan Madani ini ada terlalu banyak perkara yang perlu dilakukan yang lebih berfaedah, terutamanya dalam menyelesaikan isu-isu rakyat, isu nak menyelesaikan masalah beras yang berkurangan, iaitu beras super tempatan 15, isu nak menyelesaikan kecelaruan akibat daripada tindakan puak-puak Perikatan Nasional mempolitikkan keputusan yang dibuat oleh mahkamah dalam kes yang melibatkan usaha pihak tertentu mengheret Kerajaan Negeri Kelantan yang telah menggubal undang-undang di luar bidang kuasa mereka, bercanggah dengan Kerajaan Persekutuan ataupun perlembagaan negara. So benda-benda macam ni yang lebih penting perlu kita jawab. Jadi kita tak boleh membiarkan diri kita lari daripada landasan yang betul, lari daripada matlamat untuk menyelesaikan isu ekonomi negara dan rakyat. Jadi hari ini kita harap rakyat juga dalam masa yang sama jangan membiarkan puak-puak ini diberikan peluang untuk kembali memerintah. Kerana bila mereka memerintah, kita lihat bagaimana negara ini telah dihancurkan oleh mereka. Bagaimana kita punya jumlah hutang yang peringkat awal hanya 686.8 bilion pada tahun 2017, hari ini sudah melonjak pergi ke 1.5 trilion ringgit. Okey, kita mulakan dengan soalan di studio. Kalau ada kawan-kawan yang cakap banyak, ni ada banyak yang cerita pasal Zam Yahya lah, cerita pasal masuklah dalam live ni kan.
tanya soalan secara live kan, senang. Kita boleh jawab juga secara live. Okey? Dalam studio tu kan? Ya. Okey. Kenyataan daripada Wakil Bersatu ni seperti menangguk di air yang keruh. Mereka sengaja cuba atau mengelirukan orang Melayu supaya yalah terlihat yang Dr. Akmal ni ke arah mesra Perikatan Nasional dan sebagainya tu. Kalau mereka itulah, kalau mereka nak pujuk Dr. Akmal, dia orang pujuk Dr. Akmal je lah. Persoalannya yang dia nak supaya Dr. Akmal pujuk parti ni untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Kita sudah pun bermesyuarah banyak kali dan pendirian MT UMNO konsisten. Kita bersama dengan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So tak timbul soal lah. Kalau Dr. Akmal seorang nak pergi pun, Dr. Akmal ni dia bukan ahli parlimen pun, kan? Dia ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka. Jadi sebenarnya usaha pemuda Perikatan Nasional ni memang kita tak tahulah di mana datang dia punya logik dan dia punya kira-kira ni. Apa matlamat yang dia cuba nak capai. Okey? Okey dok, kita lihat beberapa pandangan atau kenyataan daripada Dr. Akmal tak selari dengan parti dan saya rasa tak salah sebab beliau menyuarakan pandangan peribadi. Tetapi bila rakyat menerima tu, umpama ianya adalah jawapan daripada parti UMNO tu sendiri. Mempunyai pandangan yang berbeza memang tak salah. Mempunyai pandangan yang berbeza memang tak salah. Tapi kalau selalu sangat membangkitkan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang telah dipersetujui dalam mesyuarat, itu ada sikit bahaya lah. Itu ada sikit bahaya dan setiap kali beliau mengeluarkan kenyataan itu, dia merisaukan ramai orang lain. Sebab kita kalau boleh nak jaga hubungan di kalangan rakan-rakan parti komponen kerajaan perpaduan. Jadi kena cermat sikit dalam memberikan tindak balas dan respon terhadap apa juga isu yang dibangkitkan. Kalau orang macam Tony Puah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang itu patut dia balon. Tak nampak pula dia balon yang tu, kan? Macam Hassan Karim tuntut presiden kita letak jawatan, sepatutnya pemuda yang awal sekali ke depan kan, mempertahankan. Tak nampak pula, kan? Tapi kalau benda-benda yang macam Ngah Komeng ni, kan, laju dia keluar kenyataan. Tapi okeylah, kalau bab kenyataan yang keluar daripada Ngah Komeng tu memang patut kita bantah lah, kan? Yang mana patut bantah, kita bantah. Tetapi tidak perlulah meletakkan kenyataan individu sebagai kenyataan parti, kan? Sama juga orang DAP pun tak anggap kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Akmal itu sebagai kenyataan parti. Itu pendirian beliau dan habis kuat kita boleh kata itu pendirian pemuda UMNO. Dan saya pun ada juga geng-geng pemuda yang rasa macam tidak selesa juga dengan pendekatan sedemikian lah. Patutnya lebih diplomatik. Patutnya kita boleh guna cara musyawarah, kan? Kita dah duduk dalam satu pasukan, kita ada banyak kaedah dan saluran. Kita boleh guna saluran itu untuk menegur kawan-kawan kita ni, kan? Yang mana tidak ada dalam kepimpinan, macam Tony Puah, macam Kit Siang, macam Ramah Sami, kan? Ni nak balon-balon lah, kan? Sebab dia orang pun guna media sosial. Okey? Begitu. Akar Rumbi UMNO kan yang dah berpaling tadah sebelum ni, yang ke Bersatu, ramai yang telah cuba untuk kembali kepada UMNO. Apakah pendirian UMNO? Adakah bersifat terbuka menerima ataupun bagaimana? Pada pandangan saya, kalau mereka ni nak masuk balik UMNO, kan, kita kena berlapang dada lah, kan? Tidak semestinya kita menolak sebarang usaha orang yang nak kembali bersama dengan kita. UMNO ni dia hanya akan kuat kalau orang yang dulu bersama dengan kita dah lari, dia kembali bersama dengan kita. Orang yang dulu tak bersama dengan kita,
sekarang dia nak bersama dengan kita, kan? Ini juga boleh menguatkan UMNO. Kalau orang yang dulu dia atas pagar, sekarang dia solid dengan kita, ini juga boleh menguatkan kita, kan? Tapi dalam masa yang sama kita juga berhati-hati. Kita pun dah banyak kali kena tikam belakang ni, kan? Jadi kita tak adalah sewenang-wenangnya percaya seseorang tu dengan mudah. Jadi kalau ada yang skeptikal sikit, itu standard lah, kan? Bukan semua orang boleh terima dengan mudah. Okey? Tapi tak ke ianya orang kata menambah lagi politik, orang kata menambah lagi garam di dalam politik di dalam parti itu sendiri? Menambah garam macam mana tu? Garam apa kau nak? Yelah, orang kata kita faham di dalam UMNO tu sendiri ada politik dalaman dan sebagainya. Bila orang-orang yang sebelum ni dah belot masuk semula ke dalam UMNO, ia jadi macam seperti menambah garam lah. Biasalah, orang suami isteri pun kadang-kadang dah bercerai, dia boleh rujuk balik, kan? Jangan kita rigid sangat lah. Senang cerita, ini parti politik, bukan tukar agama. Syafiq Murtad tu dah murtad lah. Dah murtad lah, masuk balik juga agama Islam, kan? Satu terima juga. Okey. Okey tu. Pendirian PAS melalui Mursyidul Ampas, PAS tetap mahukan muafakat nasional walaupun UMNO telah menutup buku. Komen situ. Komen saya senang je. Itulah menunjukkan betapa terdesaknya mereka. Mereka tahu kalau tanpa sokongan daripada UMNO, mereka tidak mungkin boleh bentuk kerajaan. Tetapi kita nak beritahu dengan mereka bahawa kita fikir jauh daripada itu. Kalau setakat bentuk kerajaan dengan puak-puak PAS bersatu ni, kita dapat sebuah kerajaan yang ada 114-115 kursi yang bila-bila masa boleh runtuh ni. Last kali, tak ada pelabur yang akan masuk melabur ke dalam negara kita. Kita tengok baru-baru ni, bila mereka ni masih lagi memainkan tentang kerajaan boleh bertukar bila-bila masa, kan? So benda ni menyebabkan suku ketiga kita punya pelaburan langsung asing ataupun foreign direct investment kita terjejas, kan? So jangan ingat apa yang dia orang buat ni tidak memberikan kesan. Itu sebab bagi saya kerajaan perlu tegas. Kalau mereka ni terus menerus cuba menjatuhkan kerajaan yang dipilih melalui saluran demokrasi ni, mereka nak jatuhkan dengan menggunakan cara-cara yang tidak demokratik, mereka memfitnah dan sebagainya, dan hari ni dah masuk ke kategori mensabotaj ekonomi kita. Tindakan mereka ni menyebabkan pelabur takut nak masuk dalam negara. So kalau benda ni dah sampai ke tahap sabotaj ekonomi, kita boleh ambil tindakan pada mereka ni. Tak ada masalah. Boleh pakai SOSMA pun. Okey? Tapi tu, let's say lah kata untuk UMNO memperkuatkan sokongan terhadap orang Melayu, jika di kemudian hari PAS atau PAS menawarkan untuk bekerjasama, pendirian tu macam mana? Pendirian saya? Walaupun saya tidak percaya dengan kepimpinan PAS yang sedia ada ni, tetapi tak mustahil besok lusa ada orang-orang baik dalam PAS ni akan mengambil alih kuasa. Bila Allah Ta'ala menghendaki Haji untuk berundur, maka berundurlah Haji. Kalau Haji dah tak ada, mungkin ada orang yang baik yang mengepalai ataupun mengemudi PAS. Pada ketika itu mungkin PAS boleh berubah kembali kepada PAS dulu, kan, yang meletakkan Islam di hadapan, kan? Bukan macam PAS yang zaman Haji Hadi ni, yang meletakkan jawatan di hadapan, meletakkan royalti minyak mengatasi Islam, meletakkan kepentingan jawatan dia dengan gaji buta dia mengatasi umat Islam dalam UMNO ada 3.7 juta. Sepatutnya yang itu digabungkan dengan 1 juta lebih ahli PAS,
kan? Tapi disebabkan jawatan, disebabkan royalty minyak, disebabkan gaji buta dia sebagai duta besar Timur Tengah, dia pilih untuk bersama dengan Bersatu. So kalau misalnya Haji Hadi dah tak ada, macam-macam boleh berlaku. Kita jangan tutup sebarang kemungkinan. Okey? Okey Dok, kenyataan daripada PMX hari ni, saya baca sedikit kenyataan beliau. Harga barang akan turun jika rompakan hasil negara dihentikan. Pandangan peribadi tu. Itu macam mana? PMX punya kenyataan, harga barang akan turun jika rompakan hasil negara dihentikan. PMX cakap macam tu. Saya rasa harga barang ni dia bergantung pada penawaran dan permintaan. Saya lebih percaya teori ekonomi. Tetapi kalau rompakan hasil ini dapat dihentikan, rasuah dapat dihentikan, ianya akan mengurangkan ketirisan. Bila ketirisan dapat dikurangkan, negara sudah pasti akan dapat banyak manfaat. Banyak manfaat. Sama ada manfaat itu boleh memberi kesan kepada harga barang, tengok jenis barang lah. Tengok jenis barang. Kalau barang-barang tu barang-barang yang kita perolehi melalui kita beli dekat pasar dan sebagainya kan, mungkin tak nampak sangat. Tetapi contohnya, kalau barang yang kita kerajaan beli kan, procurement of helikopter contohnya, kalau tidak ada ketirisan, sudah pastilah barang tu lebih murah. Beli peluru, beli jet pejuang, beli apa maknanya pembelian barang oleh pihak kerajaan. Kalau tidak ada ketirisan, sudah pasti akan lebih murah. Tak perlu cover orang tu dan sebagainya, sudah pasti akan lebih murah. Mungkin PMX merujuk kepada pembelian ataupun bekalan terhadap kerajaan. Ataupun mungkin PMX merujuk pada ialah sebelum-sebelum ni kita dengar kes Tun Daim Mahathir yang merompak hasil negara dan ia mengakibatkan ekonomi negara kita. Yalah, kalau maknanya yang efek secara langsung ialah projek-projek kerajaan. Kan? Pembekalan di peringkat kerajaan. Itu yang akan efek kepada harga sesuatu barang. Kalau perlu cover pihak tertentu, kalau perlu merasuah pihak tertentu, ada juga kemungkinan untuk produk-produk kurang sikit lah kemungkinan untuk produk-produk yang contohnya Milo ke, beras ke apa kan, Makanan ruji lah. makanan ruji kurang sikit. Tetapi kalau misalnya contoh macam apa yang berlaku di Kedah, berlakunya sorok barang, kan? Ini juga akan memberikan kesan kepada kenaikan harga barang. Penyalahgunaan kuasa, Kartel dan sebagainya. kartel, sindiket, simpan barang, campur barang tulen dengan tak tulen. Ini juga akan memberi kesan. Okey? Ada yang nak naik sebelum kita next question? Belum. Next Okey. question. Tok ada baca tak berita ini berkenaan dengan kenyataan Tan Sri Azam Baki mengesahkan Tun Daim menyaman beliau kerana SPRM tak mengikut proses SOP yang betul. Tak apalah, biar mahkamah yang putuskan. Orang kalau dah kena tahan, dah kena soal siasat, dah kena dakwa di mahkamah, mestilah untuk menunjukkan seolah-olah dia dianiaya dan sebagainya, dia akan cari loopholes untuk wujudkan persepsi seolah-olah macam ada berlaku salah guna kuasa, sentiasa berlakunya politik balas dendam dan sebagainya. Jadi bagi saya, hela-hela Tun Daim ini kita tak perlu terkejut lah. Biarlah dia nak saman Tan Sri Azam Baki. Saya pasti Azam Baki seorang yang berpengalaman. Bila dia mengambil keputusan untuk bertindak ke atas Daim, bukannya dia
sekelip mata je ni. Sudah pastilah dia tahu bahawa Daim ini bukan calang-calang orang. Seorang yang korup, yang dah berpuluh tahun berkuasa. Dia ada networking di banyak tempat, termasuk dalam kakitangan kerajaan. Dia ada networking di kalangan hakim-hakim, dia ada networking di kalangan AG Chambers, dia ada networking di merata tempat. So kalau nak ambil tindakan terhadap Daim ni, you must be really careful, really Berani ya. maknanya everything got to be in order. Faham tak? Takkanlah Azam Baki nak sambil lewa, betul tak? Mesti saya tak berapa bimbang. Biar dia saman, hak dia dah saman, dia ada duit banyak. Tapi perkara ni bila kita tengok orang yang dah disiasat dan dah didakwa, tiba-tiba dia memfailkan saman terhadap SPRM Tan Sri Azam Baki. Sedikit sebanyak macam tu cakap polemik ni boleh dia nak create perception. Dia nak create perception seolah-olah tindakan yang dibuat ke atas dia ni tidak mengikut undang-undang, dia dianiaya, politik dendam. Itu hanya nak create perception. Tapi itu sangat bahaya pada rakyat yang orang kata. Tapi itu hak dia. Kita tak boleh halang Tun Daim nak saman siapa pun. Kan? Tapi benda tu akan masuk mahkamah. Masuk mahkamah, hakim akan tengok sama ada merit tak apa yang Tun Daim cakap. Kalau tak, mungkin dia kena bayar yuran guaman Tan Sri Azam Baki ni. Kena ingat tu. Bukan maknanya kau saman orang tu kau akan dapat duit. Kau mungkin kena keluar duit. Tak apalah dia. Alright guys, so itu dia satu pencerahan, pendedahan daripada Lokman Adam. Yang pertamanya tadi berkaitan dengan geng daripada Pemuda Bersatu mahu menggesa UMNO untuk keluar daripada kerajaan. Siapa yang bodoh sebenarnya ya, yang sudah berada dalam kerajaan tapi keluar untuk bersama dengan pembangkang yang hanya tahu menjajah fitnah, hanya tahu menghasut, menunggang ya dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, adakah UMNO ini sudah gila atau bodoh sekiranya mereka akur dengan kehendak daripada pemuda-pemuda bersatu ini? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Oren Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.